Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-siyam fi nahari Ramadan walladzi sanna alaina al-qiyam fi layalihi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Ini dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam, tuan-tuan guru, para asatidzah, tuan-tuan muslimin muslimat, tetamu-tetamu Allah, tetamu-tetamu Ramadan yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut di dalam hadisnya tentang alamat-alamat ataupun tanda-tanda akhir zaman, yang mana hadis ni muslimin muslimat kita petik daripada susunan 40 hadis peristiwa akhir zaman, susunan Syekh Fahmi Zamzam hafizahullah taala. Kalau kita mengaji kitab tersebut, kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman, ia terletak di hadis yang ke-25. Hadis ke-25 menceritakan tentang keadaan masa di akhir zaman. Masa di akhir zaman, muslimin muslimat begitu pantas berlalu. Seperti mana sabda Nabi, la taqumus sa'atu, la taqumus sa'atu hatta yataqarraba az-zamanu wa takunu as-sanatu kasyahri wasyahru kaljum'atu wa takunu al-jum'atu kalyawmi wa yakunu al-yawmu kas-sa'ati wa takunu as-sa'atu kadharmati bin nari. Rawahu at-Tirmidzi. Kita tengok hadis tu, apa Nabi kata tuan-tuan? Nabi sebut la taqumus sa'atu, tidak akan terjadi kiamat. Kiamat tidak akan terjadi kata Nabi, hatta sehinggalah. Kalau kita tengok hadis-hadis Nabi tuan-tuan yang berkaitan tentang akhir zaman, kita jumpa hadis la taqumus sa'atu, takkan jadi kiamat melainkan benda-benda ni terjadi. Takkan jadi kiamat melainkan ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Takkan jadi kiamat melainkan perkara-perkara tersebut ataupun apa-apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu itu terjadi. Dalam hadis dia Nabi kata apa? La taqumu as-sa'atu, tidak akan terjadi kiamat hatta apa? Yataqarraba az-zamanu,
sehingga masa akan begitu pantas berlalu, sehingga masa begitu pantas berlaku kita rasa. Tuan-tuan, apa Nabi kata tu ahli itu? Apa maksud? Apa yang dikatakan masa begitu pantas berlalu? Hatta yataqarraba zamanu wa takunu as-sanatu, sehingga setahun Nabi kata kita akan rasakan seperti kasyahri, seperti sebulan. Setahun Nabi sebut kita akan rasa seperti sebulan. Kita rasa tak tuan-tuan? Kita rasa. Tengok tahun 2020 tuan-tuan. Kalau kita tengok 2020 ni kita tunggu daripada era sekolah rendah lagi. Yang saya ingat dah tuan-tuan, sekolah rendah kita duk sebut wawasan 2020. Kita duk kata 2020 dan ke kita sampai waktu sekolah rendah. Saya lahir 1983 tuan-tuan. Sekolah rendah duk sebut 2020. Duk rasa macam tak dan sampai. 2020. Kita tengok masa begitu pantas berlalu, 2020 sudah tinggalkan kita. Nampak? Yang kita tunggu 2020 tersebut dah tinggalkan kita hampir 5 bulan dah tuan-tuan sekalian. Nampak? Setahun macam sebulan. Ramadan ke Ramadan, Muharram ke Muharram, Rabiul Awal ataupun Maulidur Rasul ke sambutan Maulidur Rasul yang seterusnya, kita rasa begitu cepat. Tengok Ramadan ke Ramadan, kita rasa baru sangat tuan-tuan sambut Ramadan yang lepas. Kita tarawih di rumah pakat jadi imam. Kemudian solat hari raya di rumah tuan-tuan sekalian. Macam-macam kita tengok. Jadi tok khatib tu macam-macam gaya ada. Yang pegang penyapu ada, yang pegang kayu mop ada, yang pegang pedang pun ada, macam-macam. Dan ni dekat setahun dah tuan-tuan benda tersebut. Sebab tu Nabi kata setahun akhir zaman kita akan rasakan seperti kasyahri, seperti sebulan. Kemudian Nabi sebut lagi wasyahru kal jumu'ati, dan kita akan rasakan sebulan kal jumu'ati, seperti al-jumu'ah. Al-jumu'ah ni maksud dia seminggu. Sebulan kita rasa seperti seminggu. Lagi cepat. Sebulan ke sebulan, muslimin muslimat lagi cepat kita rasa. Lagu mana cepat kita rasa? Contoh yang kita duk bawa tuan-tuan, kita duk bayar bil api. Bil api kita bayar tiap-tiap bulan. Ataupun kita bayar duit kereta di mutu kita. Bayar. Kita bayar masuk deposit cash. Contoh kita bayar duit kereta di mutu. Dapatlah kita punya kertas tu, resip dia tuan-tuan, kita simpan dari situ. Kita bayar hak bulan lepas ataupun 2 bulan lepas. Bulan ni kita pergi bayar pula yang baru punya bil. Deposit cash masuk, bayar duit mutu, duit kereta kita. Kertas lama tu tuan-tuan kadang-kadang ada lagi dalam dompet kita, ataupun tak kudak lagi dia punya tulisan. Bayar pula bayaran bulanan yang baru. Sah tuan-tuan. Sebulan wasyahru kal jumu'ati, sebulan rasa seperti seminggu. Nabi semua lagi hadis tu. Wa takunu al jumu'atu kal yaumi, dan Nabi sebut seminggu kita akan rasakan seperti sehari. Lagi cepat. Seminggu seperti sehari. Seminggu ke seminggu tuan-tuan begitu cepat. Jumaat ke Jumaat, Sabtu ke Sabtu, Ahad ke hari Ahad berikutnya, cepat. Contoh Jumaat ke Jumaat, besok kita sembahyang Jumaat pula. Jumaat ke Jumaat. Tiap-tiap pagi Jumaat tuan-tuan, tu imam baca surah As-Sajdah tempat kita. Tu imam bawa surah As-Sajdah. Kita mai pagi Jumaat, tu imam baca surah As-Sajdah. Panjang sikitlah. Lepas surah As-Sajdah, rakaat kedua surah Al-Insan. Kita mai tu pagi Jumaat. Besok macam tu. Kita tak sedang besok kita mai. Hari tu hari Jumaat.
Tengok Tok Imam baca surah As-Sajdah pula. Kita duduk gaduh kat Tok Imam. Tok Imam pasal apa kerak baca surah As-Sajdah? Tak tahu? Tuan-tuan. Kita kata Tok Imam kerak baca. Memang kerak baca. Sebab masuk pagi Jumaat dah. Kita tak sedang. Tak tahu Jumaat. Tak tahu pagi subuh Jumaat. Cepat. Sebab Nabi kata, seminggu kita akan rasakan seperti sehari. Wa yakunu al-yawmu, Nabi kata, dan sehari, Nabi SAW sebut, kita akan rasakan seperti kasaati, seperti 1 jam. Lagilah cepat. Sehari seperti 1 jam. Tuan-tuan, kita nak habis sehari, tuan-tuan, begitu cepat. Lah ni cepat. Dulu tuan-tuan kita rasa lama sungguh. Tambah kalau bulan puasa. Bulan puasa tuan-tuan kita rasa cukup lama dulu kan. Zaman tuan-tuan lagi-lagi lah. Zaman saya pun kecil-kecil duk rasa lama tuan-tuan, punya lama puasa. Nak habis sehari tu berguling-guling tak buka-buka puasa lagi tuan-tuan sekalian. Kan? Kita tunggu lepas zak. Tunggu lepas zak, ya Allah, nak sampai maghrib punya lembat. Dulu kan. Dan ni kita tengok sehari ke sehari begitu cepat. Tengok cepat tak cepat. Malam ni dah masuk 4 Ramadan. Dah masuk 4 Ramadan. Tuan-tuan, nampak? Wa takunu as-sa'atu, dan Nabi kata sejam kadarmati bin nar, dan kita akan rasakan 1 jam tersebut di akhir zaman ni kadarmati bin nari, seperti satu percikan api sahaja. Lagi cepat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Itu kalau kita tengok terjemahan hadis, masuk hadis. Kalau kita tengok syarah daripada hadis tersebut pula, apa maksud dia? Kalau daripada Imam Al-Karmani rahimahullah bagi tahu syarah hadis tu, apa maksud masa cepat tu? Baik. Kata Imam Al-Karmani rahimahullahu ta'ala, yang dimaksudkan masa begitu cepat kita rasakan berlalu adalah disebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mencabut keberkatan daripada waktu kita. Berkat sudah ditarik daripada waktu ataupun masa kita. Sebab itu kita rasa begitu cepat masa berlalu. Cepat. Sebab apa? Kata Imam Al-Karmani, disebabkan keberkatan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah angkat, cabut daripada masa kita. Cepatlah tuan-tuan kita rasa. Kalau kita tengok dulu-dulu tuan-tuan, salafus soleh terdahulu, kita ambil contoh kisah yang masyhur bulan puasa ni, kisah Al-Imamu Asy-Syafi'i rahimahullah. Kisah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bulan Ramadan beliau mengkhatamkan Quran sebanyak 60 kali. Bulan puasa 60 kali. Kalau bulan biasa 30 kali. Mana sehari kalau bulan biasa bukan Ramadan, sehari sekali khatam Quran. Kalau bulan Ramadan, Al-Imam Syafi'i khatam Quran sebanyak 60 kali. Mana sehari 2 kali. Disebut Al-Imam Syafi'i siang sekali, malam sekali khatam 2 kali. Kita kata sungguh ke Imam Syafi'i tu? Sungguh ke cerita tu tuan-tuan? Sungguh. Sebab masa Imam Asy-Syafi'i dapat penuh keberkatan, sama 24 jam. Kita juga 24 jam, tetapi keberkatan tidak sama. Kalau kita ikut akal tuan-tuan memang tak sampai. Betul ke sehari 2 kali khatam? Kalau kita baca lah ni Quran tuan-tuan, nak khatam sehari tuan-tuan, jenuh. Contoh kita ambil ikut time kita, ikut akal kita. Okey, 1 juz kita baca Quran dengan lancang. Baca tuan-tuan dengan lancang, mungkin dalam 30 ke 45 minit insya-Allah habis 1 juz. 1 juz. Tuan-tuan kali dengan 30. 1 juz 45 minit kali dengan 30, sebab 30 juz Quran dapat 1350 minit. 1350 minit. Bahagi pula dengan 60. Bagi 60 dapat 22 jam 50 minit. 22 jam 50 minit. Lebih kurang tuan-tuan kira lah tengah. Makna dekat sehari kita nak habiskan 1 Quran.
Kalau ikut akal, memang tak betul Imam Syafi'i boleh khatam 2 kali. Pasal apa boleh khatam, tuan-tuan? Disebabkan keberkatan waktu itu tak sama di zaman kita. Nampak? Baik itu Al-Imam Syafi'i. Tengok tempat lain pula bab khatam Quran ni, tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin pernah dengar pondok pesantren Al-Fatah di Temboro. Saya mungkin pernah cerita kat tuan-tuan. Pondok pesantren Al-Fatah di Temboro, Jawa Timur. Saya dulu duduk Indonesia, tuan-tuan, 4 tahun ngaji kat sana. Bukan di Temboro, tempat lain. Saya sempat mengaji di pondok pesantren Darussalam Gontor, Ponorogo, guna 2 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggeris di situ. Kemudian kita pergi ziarah pondok pesantren Al-Fatah Temboro, tuan-tuan. Di situ kalau bulan Ramadan, masjid di Temboro tu bulan Ramadan, depa kan khatam Quran setiap malam dalam solat tarawih. Bukan khatam 1 juz, khatam 30 juz Quran dalam solat tarawih. Kita kata sungguh ke, tuan-tuan? Sungguh. Di pondok pesantren Al-Fatah Temboro. Makna kalau 30 juz dalam 20 rakaat tarawih, tuan-tuan kira 2 rakaat mereka kena habiskan 3 juz Al-Quran. 2 rakaat kena habiskan 3 juz Quran. Makna 1 rakaat tu imam kena baca 1 juz setengah Al-Quran. Berapa muka surat? 30 muka surat 1 rakaat. Berapa jam? Depa solat tarawih 8 ke 9 jam. Kita kata kalau buat tempat kita jenuh. Tu imam baca tak sampai 1 muka, ketak lutut kita. Tuan-tuan sekalian. Tu imam baca bukan sampai 1 muka pun tadi, tuan-tuan. Tu pun ya Allah, kita kata panjang sungguh. Bayang tengok kalau 1 muka, pasang. Ini 30 muka surat 1 rakaat. 1 juz setengah, 2 rakaat, 3 juz. Bolehkah mereka buat? Boleh. Sebab kita panggil keberkatan waktu tak sama kita dapat. Allah Ta'ala bagi kat mereka. Mereka boleh buat setiap tahun. Tuan-tuan nak rasa, tuan-tuan pergi sana. Bulan puasa, tuan-tuan ambil tiket pergi Surabaya. Lepas ni boleh pergi, tuan-tuan cari tiket pergi Surabaya. Daripada Surabaya, tuan-tuan nak pergi tempat tu lebih kurang 2 jam setengah. Duduk di situ bulan puasa. Rasa 1 malam tengok, tuan-tuan, 30 juz tu 20 rakaat, kita tahan tak tahan. Makna siapa yang pergi situ, dia bersedia, dia tak boleh komplain tu imam tu baca panjang, dia bersedia. Dia bersedia nak ikut tu imam yang baca satu rakaat 30 muka surat. Tak boleh komplain lah. Sebab memang dia dah relakan diri dia pergi masjid tersebut. Tapi benda tersebut memang jadi. Yang tu tengok video tu 20 rakaat 7 minit tu mengarut tuan sekalian. Dapat bulan puasa mai video tu 20 rakaat 7 minit. Fatihah bismillah, amin, bismillah dengan kepala atau dengan amin. 20 rakaat 7 minit. Dia berkata ni perkara biasa di tempat kami. Jadi adat tuan-tuan. Tu makapu tu bukan dia orang tu. 20 rakaat 7 ke 8 minit, cepat sungguh. Baik. Itu panggil keberkatan waktu. Sahabat-sahabat kita di Temboro tadi, tuan-tuan boleh buat pasal apa? Keberkatan waktu tak sama macam kita dapat. Muslimat sekalian. Sebab tu, tuan-tuan, kita kena minta keberkatan. Moga-moga sentiasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kat kita. Bukan sahaja kita minta keberkatan, Allah Ta'ala kurniakan bagi kepada waktu kita. Minta Allah Ta'ala kurniakan keberkatan dalam rezeki kita. Minta Allah Ta'ala kurniakan keberkatan dalam kesihatan kita. Minta Allah Ta'ala kurniakan keberkatan dalam kehidupan seharian kita. Bila kehidupan kita, tuan-tuan, sentiasa dipenuhi dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka insya-Allah kehidupan kita akan selamat. Selamat, tuan-tuan. Selamat lagi apabila di akhir hayat kita, muslimin muslimat sekalian, bila hidup dipenuhi dengan keberkatan, masa kita, rezeki kita, apalagi kesihatan kita, Allah Ta'ala kurniakan keberkatan. Moga-moga di akhir hayat kita, muslimin muslimat, pengakhiran yang penuh juga dengan keberkatan daripada Allah Ta'ala. Macam mana penghujung penuh dengan keberkatan? Tak lain tak bukan penghujung kita adalah penghujung yang baik.
Seperti mana yang kita duk minta ke Allah Ta'ala, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, wahai Tuhan, tamatkan kami dalam keadaan baik. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, wahai Tuhan, janganlah engkau tamatkan kami dalam keadaan tidak baik. Moga-moga tuan-tuan, bila kehidupan kita dipenuhi dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hujung kita hujung baik insya-Allah, pengakhiran dalam keadaan bihusnil khatimah. Bila bihusnil khatimah, moga-moga dapatlah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan biqalbin salim. Ini perintah Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini perintah ni. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Allah Ta'ala panggil, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku dalam keadaan apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan redha. Ini perintah Allah. Allah Ta'ala suruh kita kembali kepadanya dalam keadaan redha. Allah redha kita, kita redha kepada Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masukkanlah dirimu ke dalam syurga aku. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga tuan-tuan, kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan biqalbin salim. Biqalbin salim, hati yang bersedia, hati yang selamat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga Ramadan tahun ni, muslimin muslimat, bila diberi kesempatan kepada kita, boleh bertarawih di masjid, boleh bertarawih di surau, moga-moga dapatlah kita hadirkan diri kita setiap malam tuan-tuan sampai habis Ramadan. Bukan takat habis Ramadan, bukan takat habis Ramadan ni sahaja, habis Ramadan pun kita usaha nak istiqamahkan diri kita dengan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Ramadan inilah Ramadan dipanggil bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Moga-moga bila Ramadan kita dididik, kita ditarbiyah dengan kita hadir solat jemaah di surau, di masjid tuan-tuan. Habis Ramadan kita dapat terus istiqamah insya-Allah. Dan moga-moga di hujung-hujung Ramadan dapatlah kita Lailatul Qadar. Sebab tu kita kena minta, Allahumma rzuqna Lailatul Qadri. Ya Allah, wahai Tuhan, kurniakanlah rezeki kepada kami untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. 10 akhir Ramadan, moga-moga dapatlah kita Lailatul Qadar. Dan moga-moga kita keluar daripada Ramadan tahun ni, muslimin muslimat, keluar dalam keadaan menjadi hamba Allah yang mendapat hikmah utama Ramadan tersebut, iaitu menjadi hamba-hamba yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala insya-Allah. Wallahu taala a'lam bissawab. Takat itulah tuan-tuan tazkirah malam ni. Moga-moga adalah manfaat di situ, rahmat di situ, pengajaran di situ yang baik daripada Allah. Lemah kurang daripada diri saya yang tersinggung mana-mana, saya mohon ampun dan maaf daripada muslimin muslimat. Dan tuan-tuan nak balik sekali lagi di luar tu, di atas meja tu, tuan ambil majalah kita ni, majalah daripada Ma'had Ad-Da'wah Al-Islamiyah, bulletin kita keluarkan bulan Ramadan ni. Alhamdulillah, tuan ambil lah. Ada sikit kita cerita tentang Ma'had Ad-Da'wah, ada doa dalam ni, tuan boleh ambil hadiah daripada kita. Dan dalam ni tuan-tuan ada flyers. Dalam ni ada flyers tentang program pertubuhan kita, pertubuhan kebajikan Al-Iman Pulau Pinang. Kita akan adakan program korban musim ke-12 ataupun tahun yang ke-12 kita hantar ke Kemoja. Alhamdulillah, kita duk turun tiap-tiap tahun. Tahun ni tahun yang ke-12, tahun lepas kita tak dapat turun. Kalau kita turun, alhamdulillah,
kita bergerak dengan jalan darat, kita naik kereta pergi sana. Sebab mudah kita masuk ke kampung-kampung yang tak pernah orang lain masuk, kita masuk, alhamdulillah. Tahun ni kita buat lagi, ada permintaan, ada hajat daripada sahabat-sahabat kita muslim muslimat, kita buat juga, kita hantar. Kalau tak dapat masuk, kita hantar ke depa, kepada sahabat saya yang tinggal di sana, alhamdulillah beliau menguruskan semua kalau kita tak dapat pergi sendiri. Itu satu. Dan satu lagi, kalau tuan-tuan nak bantu kita Ma'had Dakwah Al-Islamiyah di luar sana juga, satu lagi tuan-tuan, ada produk-produk kita bawa, tuan-tuan boleh tolong jugalah. Antaranya kita buat produk-produk HPA, kopi-kopi redik tu semua ada. Tuan-tuan, cara nak minum kopi herba ni, muslim-muslimat, dia kena bancuh dengan air betul-betul panas baru jadi. Kalau herba macam HPA redik ni tuan-tuan, kita kena bancuh dengan air yang betul-betul panas. Air som dia tak jadi sebab dia gunakan herba. Air panas lagu mana? Kalau tuan-tuan guna kereta elektrik tu, dia naik tam tu, tuan-tuan bancuh turik. Tapi kalau minum, jangan minum turik, melecok mulut kita. Tuan-tuan, cara minum lagu lain pula, cara bancuh penting. Betul menggelegak tu dia tak naik, tuan-tuan bancuh turik. Kalau guna api tu lagi bagus ya. Sebab apa? Herba tu dia bertindak balas lebih baik bila air yang menggelegak. Itu. Ada kita buat malam ni tuan-tuan, kopi kunyit hitam, ada yang kurang gula, ada gunakan brown sugar, ada yang ada halia dan segala, tuan-tuan tengoklah. Dan juga kita buat malam ni tuan-tuan, ayam organik yang tidak dicucuk, dipotong semua, dibasuh semua, dibilas semua, tuan-tuan balik masak aja. Kalau gitu mudah kita. Ayam kampung pun ada. Mudah-mudahan dapat juga tuan-tuan bantu ekonomi umat Islam kita, dan boleh juga sekaligus membantu sekolah kita Ma'had Dakwah Al-Islamiyah, insya-Allah. Allah taala alam bisawab. Aqul qouli hadza wa astaghfirallahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.